Sampailah kita orang balik daripada Mekah tu, kita orang terbang lagi ke Sarawak. Masa tu terbang ke Sarawak dengan Kak Bella, still tak ada apa-apa curiga tentang diri saya yang melambangkan saya pregnant atau keguguran. Masa tu still sama, sebab saya ni sejenis yang orang perempuan yang selalu sakit perut, memang ada problem dengan perut selalu lah macam tu. So bila dah terbang ke Sarawak balik tu, inilah kisah dia balik tu. Saya pelik sebab bleeding tu still ada even 10 hari dah. Masa tu dah nak masuk 11 hari. Masa tu dah bulan puasa, first day puasa. So I macam pelik lah, sebab kita nak puasa kan, macam tak habis lagi ke bleeding ni kan. Masa tu I still ingat benda tu period lah kan. Tak habis lagi ke bleeding ni apa semua. Dah nak bulan puasa kan, nak kena puasa apa semua. And then tak apalah, macam okey lah, tak apalah. I pun first day tu I tak puasa. Lepas tu masa malam sebelum sahur ke selepas berbuka. Okay. Selepas berbuka awak terus nak surprisekan saya lah. Tapi before that, kenapa saya boleh terfikir untuk test, pregnancy test, disebabkan pagi before kita masa tu first day puasa tau. Pagi tu Ani dia saja je gurau yang Fira kan. Dia gurau, dia macam gila mandi, dia saja pressurekan saya masa tu. Padahal memang kita orang selalu gurau macam tu. So I'm okay with that actually. Tapi masa tu tiba-tiba jadi sensitif. Dia jadi macam, saya marah dia, saya macam mengamuk. Stres lah aku jerit kuat-kuat. Stres lah aku cakap macam tu. Lepas tu dia pun senyap. Dia senyap, dia macam kenapa kan. Lepas tu dia merajuk. So aku masuk bilik air dari toilet tu, macam kenapa dengan diri aku ni, rasa macam something dia macam apa benda macam tu aku nak kena stres sampai I jerit kuat-kuat. Stres lah macam tu. Aku nak kena cakap merajuk, mana ada merajuk. Dia merajuk macam tu. Lepas tu macam pelik lah masa tu. Tapi benda tu tak menguatkan pun untuk saya test pregnancy test. Sebab benda kecil macam tu kan, lain lah saya muntah ke bagaimana. Contoh alahan-alahan lain yang menguatkan lagi untuk kita test kan. Tapi nak dijadikan cerita Allah jentik hati saya masa tu. Allah jentik hati saya tiba-tiba je. Macam tak apalah, aku order lah pregnancy test. Tiba je. Padahal ni I still ingat I period. So benda tu dia bukan impossible. Ada je orang yang period tapi pregnant. Tapi masa tu memang tak fikir langsung I pregnant. So tapi tak tahu kenapa Allah gerakkan hati Fira untuk beli pregnancy test. And then saya pun order lah Grab pregnancy test tu. Lepas tu masa tu saya tinggal je lah pregnancy test tu kat luar. Sebab saya malas nak check. Sebab saya takut kecewa lah kononnya kan. Kecewa lah kononnya. Check tiba-tiba negatif, kononnya kecewa lah kan. Biasalah perempuan malas nak berharap kan. Dia bukan malas berharap, cuma tak nak kecewa lah masa tu. Lepas tu masa Anik dia keluar pergi bazar masa tu petang tu. Lepas tu saya pun rasa macam nak masuk toilet. Saya pun ambil lah pregnancy test tu. Saya saja je. Lepas tu try. And then tiba-tiba tengok positif. Awal-awal saya guna yang ni. Awal-awal Fira guna yang ni. So keluarlah 2 line. Lepas tu saya macam masa keluar 2 line tu Fira dah macam fikir macam-macam dah. Macam mana ni? Sebab saya tahu saya lasak masa tu. Saya pergi umrah, macam-macam saya buat kan. Dekat Mekah tu memang crowded. And then kita memang every second kita berjalan apa semua, memang tenaga saya ni, saya tak, orang cakap saya tak jaga-jaga pun. Memang saya guna sehabis baik masa kat Mekah hari tu. So saya dah macam overthinking dah. Pregnant? Habis dah aku fikir kan anak aku gini macam tu. Tapi aku macam tak ni, tak apalah beli. Saya pun suruh Aziz beli yang week tu, yang keluar berapa minggu dan berapa hari. So saya pun suruh lah Aziz belikan pregnancy test yang tu untuk saya. And then bila Aziz dah beli tu, Fira try lagi sekali, and then keluarlah. So keluarlah dekat pregnancy test tu 3 weeks plus. Masa tu I macam happy at the same time. Dia happy tau, tapi dalam hati ni macam-macam dah aku fikir. Dia nak ayat kan. Padahal kan masa tu saya dah fikir dah benda ni akan terjadi actually. Sebenarnya masa tu saya dah fikir sangat-sangat dah. Masa tu macam redor dah masa tu. Sebab saya tahu saya macam-macam saya buat. Macam yang korang tahu yang saya renovate rumah apa semua tu. Masa tu memang tak ada simptom yang melambangkan saya pregnant masa tu. And then masa tu saya still lagi keluar bleeding. And I thought it is a period biasa saja masa tu. So that's why saya berani untuk nak kemas rumah macam tu. So bila dah saya tahu saya pregnant tu, masa tu memang dalam hati aku macam mikir, tak tahulah dia naluri aku tu. Tapi Fira tak bagi tahu orang lah yang Fira fikir macam tu. Even Anik pun Fira tak ada cakap ke Anik pun. Saya rasa ni tak selamat ke apa, tak. Saya still lagi tak apa. Saya cakap lah dengan perut saya, tak apa, kuat, okey duduk dalam perut ni. Saya cakap macam tu je masa tahu saya pregnant tu. Itulah kan.
Macam tu. Jadi saya nak cakap saya sedih. Saya sedih. Saya nak cakap saya rasa macam saya menyesal. Tapi ni semua perancangan Allah, ketentuan Allah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita hanya menerima. Sabar, kena kita sabar. Jadi apa semua yang dia buat, itulah jalan terbaik untuk kita. Mungkin ada sebab kenapa dia buat macam tu. And kita kena selalu husnuzon, bersangka baik dekat dia. Bagilah dia suka. Cuma masa tu bila saya dah keluar pregnant tu, sebab benda tu yang saya nak kan. Benda tu yang saya nak sangat-sangat, tapi timing yang saya tak nak. Faham tak? Macam kita berharap tapi bukan timing tu. Memang aku nak benda ni, pregnant ni, cuma bukan tak masa ni. Sebab saya tahu diri saya masa tu, saya dah buat macam-macam kan. So saya tahu benda tu akan melakunya benda buruk lah kan. So masa tu memang Fira terkejut lah tengok benda tu. So Fira pegang perut Fira cakap, tak apa, awak kuat kan duduk dalam ni kan. Saya positif je. Sebelum tu saya tak bagi tahu lagi Anik masa tu. Sebelum saya bagi tahu Anik, cuma masa tu saya fikir 2 kali lah nak bagi tahu Anik sebab saya takut benda tu jadi fake hope kan. Ini harapan untuk saya. Masa tu saya fikir banyak kali. Cuma saya fikir takkan aku tak nak bagi tahu. Even kalau aku bagi tahu pun dia happy pun, at least dia pernah rasa happy tu. Faham tak? So macam tu lah Fira. Lepas pada tu Fira terus surprise Anik benda tu. Even I tahu dah hati Fira masa tu, Fira fikir macam-macam lah, dah fikir macam-macam kalau tak ada apa semua. Tapi I still buat surprise tu sebab benda tu moment bagi saya. Dia first time ni is a precious moment lah bagi Fira. Kalau dah second tu of course lah precious juga. Cuma dia first time tu dia rasa perasaan yang lain lah. So saya tetap juga buat reaction tu. Even lepas pada tu jadi apa-apa pun tak apa, asalkan saya nak reaction tu. Macam tu. So nanti saya akan post reaction Anik tu. Fira ada record lepas video ni, okay? So saya rasa yang pertama tu macam mana, and dia punya speechless tu. Jadi dia punya, sebab waktu yang kita tak jangka kan baby. Waktu yang kita tak jangka. Saya baru je siap berbuka puasa, nak menyandar kenyang kan. Tiba-tiba masuk kena buat kerja. Dia suruh ambil barang semua, buka-buka. Yang tu nantilah awak boleh tengok dekat konten saya esok kot, maybe saya post kan. So lepas pada tu, lepas saya dah surprise dia apa semua tu, kita orang pun, sebab Anik pun dia tahu masa tu kita dah banyak, kita dah rasak masa tu. Kita dah pergi macam-macam, buat macam-macam. So Anik ajak saya pergi klinik. Okay, so bila kita orang dah pergi klinik, doktor suruh refer hospital, dan kita orang pergi hospital Saya Berjaya, dah check apa semua tu, saya kena tahan. Saya kena warded. Masa tu pukul 1 pagi, Fira kena warded. Anik masa tu ada Ferry teman saya dengan Erika. Bayangkanlah Ferry dukung anak teman ni nak pergi check up ni. Betapa excitednya dia. Masa tu saya tak bagi tahu orang lain lagi sebab saya nak make sure kandungan saya okey masa tu. Sebab itu ada yang konten saya berbuka puasa dengan kurma tu. Kalau korang tengok saya buka Muhaiman tu, itulah first. Masa tu kebetulan Ferry ada kat rumah. So that's why lah Ferry yang tahu kan. So bila dah masuk warded hospital tu, mental saya tak kuat. Mental Fira tak kuat masa tu sebab suami saya tak ada sebelah saya. So saya tak ada support system orang cakap. Sebab dekat Sabunya tak boleh masuk. Suami tak boleh masuk dalam tu. Suami tak dibenarkan masuk kecuali waktu melawat sahaja. Saya ada je kat luar, jangan korang cakap aku tak pergi pula situ. Tahu tak, korang tahu tak, Anik tunggu saya dari 6.30 pagi. Dia tidur dalam kereta sampai waktu melawat sampai 12.30 petang tengah hari. So aku ni macam dah overthinking sebab bahaya kan tidur dalam kereta. Sebab saya tidur tu saya tak akan call. 21 kali dia call, dia ingat saya dah tak ada dah dalam kereta. Bahaya, aku jing sorry. Sampai saya panggil doktor. Tolong doktor, tolong tengok suami saya kat bawah doktor, ketuk pintu dia doktor. Doktor pun pergi suruh guard apa semua. Guard datang ketuk pintu dia apa semua. Aku stres masa tu. Fikir anak lagi, fikir suami lagi. Memang down gila masa tu. And masa tu Fira tak macam down lah. Sebab kita sorang-sorang. So macam-macam kita fikir kan. Masa tu saya ambil darah. So darah hormon saya tinggi. So doktor nak kena tunggu 48 jam. So saya kena warded tu dalam 2-3 hari gitu untuk dapat result darah tu. 48 jam? 48 jam untuk dapat result darah tu. Lepas tu saya nak tukar hospital sebab kan saya nak suami saya dengan saya. So saya nak
even family saya pun ada depan mata saya, faham tak? Sebab hospital tu memang tak boleh masuk waktu melawat je. So saya kena ada orang yang teman saya. So saya pun pindahlah ke hospital Andorra. So suami saya boleh lah masuk teman apa semua kan. So bila dah warded apa semua tu, doktor sahkan, ni saya pendekkan cerita lah, doktor sahkan yang kandungan saya dah gugur lah. Dah gugur dah tak ada masa tu. Diorang okey, diorang kuat. Masa tu dah, tapi tak tahulah kenapa masa dekat hospital saya berjaya tu, masa dah check tu, masa dah refer kat hospital tu, sebelum saya keluar bagi tawani, sebab doktor dah syak dah saya keguguran kan. Sebelum dah keluar bagi tawani, saya masuk dalam toilet, saya dah menangis puas-puasnya. Sebab saya tak nak saya keluar ni, aku bagi tahu suami aku sambil nangis. Aku tak nak benda tu sebab saya takut. Yelah, saya tak nak lah. Takut dia saya nangis jugalah. Sebab suami saya ni manja, kita ni manja baby. Tapi kalau benda-benda macam ni, saya susah sikit nak nangis. Bukan susah nak menangis sebab apa tau. Tapi kalau bila dia sedih, takkan ada saya sedih juga. Dia tak tunjuklah sedih. Dia tak tunjuklah saya sedih. Cuma saya tak laku untuk nangis depan dia. Kalau apa-apa tiba-tiba nak menangis tu, saya nangis je. Tapi kalau benda macam ni, tak kot. So bila saya dah masuk hospital tu, bila dah tahu pasal benda tu, so macam biasalah kena buang apa semua kan. Masuk dewan bedah, buang apa semua tu. So macam masa tu hati saya dah, dia sedih. Kadang-kadang saya macam tertanya-tanya, kenapa aku tak check awal-awal. Tapi Fira fikir balik, kalau aku check awal-awal, kalau aku tahu aku pregnant, aku tak akan pergi umrah. Sebab yelah kandungan lemah lagi, mana boleh naik flight lagi kan. So aku macam fikir, benda tu lah yang menguatkan Fira, tahu tak? Sebab apa? Sebab masa tu saya pergi Mekah je, saya pergi rumah Allah je. Kalau masa tu aku pregnant tapi aku buat benda lain, aku bukan pergi Mekah, masa tu memang saya rasa saya macam tak maafkan diri saya lah sebenarnya. Cuma masa tu saya fikir, masa tu aku duduk rumah Allah, so saya tak notice benda tu sebab saya betul-betul fokus untuk jumpa dengan Allah lah masa tu kan. So benda tu lah menguatkan lagi diri saya, macam positif sebab benda tu je saya boleh positif. So saya tak tahu, kekuatan saya datang daripada benda tu. Saya positif sebab aku pergi umrah, sebab aku buat amal. So macam tu lah, at least saya ada pengalaman. Rupa-rupanya saya buat umrah tu dengan anak saya, faham tak? Anak saya ikut juga saya, tawaf, sa'i semua. So benda tu macam tak apalah, Allah bagi dah tu rasa. Cuma saya je yang tak tahu kan. Allah dah bagi rasa dah, dia duduk dengan saya, cuma saya je tak tahu kan. So macam tu lah. Tak apalah. Untuk dia pun tak tahulah, saya nak cakap saya kuatkan dia, tak juga. Tapi untuk mana-mana sebab kita orang pergi sini, kita orang main ni, kita orang main tu, tu hanyalah asbab di mana Allah dah susun semua benda dan tu dijadikan asbab untuk jadikan sesuatu benda. Betul. Jadi kita tak boleh nak bersangka buruk. Sebab tu kita kena husnuzon, selalu bersangka baik. Sebab dia maha segala-galanya. Kita jangan sampai satu tahap, sampai satu tahap macam ni. Saya sumpah demi Allah saya cakap, saya takut masa tu. Sebab apa tau? Jujur saya cakap dengan korang, saya takut masa tu. Saya takut, saya benci pergi umrah sebab saya takut benda ni. Macam mana saya cakap, macam mana kalau aku benci pergi umrah, dia